Cantik sungguh si bunga seroja, buat hiasan di hari raya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya, Nur Syazilah binti Syarif Zaidi, merupakan murid tingkatan 4 di Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang. Sebelum meneruskan bicara, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu buku yang akan saya resensikan pada hari ini. Buku yang amat menarik minat saya untuk membacanya bertajuk Alice the Grimm's Auditorium yang telah dikarang oleh Gregory Funaro. Beliau merupakan di antara penulis yang amat saya kagumi selain J.K. Rowling dengan karyanya yang sangat terkenal iaitu Harry Potter. Gregory Funaro telah dibesarkan di Cranston, Rhode Island. Semasa beliau masih di bangku persekolahan, beliau telah melibatkan diri dalam dunia penulisan dengan karya pertamanya iaitu The Ghost in the Window. Buku Alice Grimm's Auditorium mengisahkan tentang seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Grubb dengan tambahan huruf P di belakang ejaan namanya. Dia tidak mengingati keluarga kandungnya dan bagaimana dia boleh berada di hadapan rumah Encik Smithers sewaktu dia masih bayi. Pada awalnya, Encik Smithers tidak ingin mengambil Grubb sebagai anak angkatnya. Walau bagaimanapun, Puan Smithers berkata sebaliknya kerana dia menginginkan seorang anak disebabkan dia tidak dikurniakan anak selama perkahwinannya. Encik Smithers merupakan seorang pencuci cerobong asap manakala Puan Smithers merupakan seorang suri rumah. Sewaktu umur Grubb masih berumur 6 tahun, dia telah kehilangan Puan Smithers yang dianggapnya sebagai seorang ibu. Semenjak hari itu, Grubb telah didera dan dipukul oleh Encik Smithers. Tidak cukup dengan itu, Encik Smithers hanya memberikan sedikit makanan dan menyuruh Grubb untuk tidur di dalam bangsal yang terletak di belakang rumahnya. Semuanya berubah apabila pada suatu hari, Grubb dan Encik Smithers mempunyai pekerjaan di sebuah penginapan. Semasa Grubb sedang membersihkan cerobong asap, dia dengan tidak sengaja telah mencederakan anak kepada kawan Encik Smithers. Kerana terlampau takut dimarahi dan dipukul oleh Encik Smithers, dia telah melarikan diri dengan menaiki kereta kuda milik seorang tetamu misteri yang menginap di penginapan tersebut yang bernama Alice the Grimm. Sebelum dia keluar daripada tempat persembunyian, Grubb memeriksa terlebih dahulu keadaan sekitar supaya dia dapat memastikan bahawa tiada keberadaan Encik Smithers. Alangkah terkejutnya dia bahawa dia berada di suatu tempat yang sangat asing dari tempat asalnya. Dia dengan tidak sengaja memasuki satu dunia yang bernama auditorium. Dia diterima dengan baik oleh semua penduduk auditorium kerana mereka merasakan Grubb merupakan orang yang ganjil dan aneh sama seperti mereka. Encik Grimm membenarkan Grubb untuk bekerja bersamanya dengan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh Grubb. Selama beberapa tahun Grubb menjadi perintis Encik Grimm, dia telah bertemu dengan bermacam-macam perkara yang aneh seperti jam tangan bercakap. Tetapi Grubb dengan tidak sengaja telah melanggar peraturan dan menyebabkannya menarik perhatian musuh Encik Grimm. Auditorium juga turut diserang musuh dan berlakunya kekacauan. Grubb dibawa ke dalam pengembaraan yang berbahaya. Hanya dia sahaja yang mampu mencegah sihir auditorium jatuh ke tangan yang jahat dan menyelamatkan keluarganya yang baru. Semasa pengembaraannya, dia bertemu beberapa orang yang membantunya untuk menyelamatkan auditorium. Namun, dia juga bertemu dengan orang yang jahat yang menginginkan kuasa auditoria. Pada akhirnya, Grubb berjaya menyelamatkan auditorium dan dia telah membuktikan bahawa dia mampu melakukannya. Itulah penamat bagi buku Alice the Grimm's Auditorium. Grubb yang dahulunya tidak mampu berbuat apa-apa telah membuktikan kepada semua bahawa dirinya mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan orang lain. Pengajaran yang mampu kita perolehi daripada buku ini ialah berani dalam melakukan sesuatu perkara dan tidak gentar menghadapi cabaran yang mendatang. Selain daripada itu, ikatan kekeluargaan yang sangat erat walaupun tiada pertalian darah, dan akhir sekali, sifat kasih sayang dan mengambil berat antara satu sama lain.
Akhir kata, saya berharap amalan membaca ini diterapkan dalam semua lapisan masyarakat, tidak kira umur, malah juga bangsa dan agama. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.